Okey, sebelum kita masuk bab 10, sekarang kita nak ulang kaji ataupun nak tengok latihan yang pernah antum pernah buat sebelum ni, nak ingat balik. Okey, muka surat 115. Okey, kat sini kita tengok ni dia tanya sil, hubungkan di antara dhamir dan juga fi'il madhi kan. Okey, sebelah kanan fi'il dhamir, sebelah kiri fi'il madhi. Fi'il madhi ni dia punya tambahan dia di belakang sajalah kan. Kita tengok, kena ingatlah wazan dia kan, nahnu. Wazan nahnu apa? Dia ada apa di belakang? Ingat tak? Ada apa di belakang nahnu? Na, betul tak? Jadi, na lah jawapan dia. Kalau ana, fi'il madhi wazan dia apa? Kalau nahnu tadi wazan dia fa'alna, jadi nazafna. Dan ana, apa wazan fi'il madhi dia? Ana fa apa? Fa'al apa? Ingat tak? Siapa ingat? Ana fa'al fa'alti. Salah. Ana fa'altu. Jadi antum kena cari perkataan tu. Okey. Itu satu. Kalau yang ketiga ni anti, awak perempuan kan? Awak, tapi untuk perempuan, wazannya adalah fa'alti. Yang mana satu wazan dia? Jawapan dia? Inilah. Darabti. Sebab belakang ada ti sama dengan wazan fa'alti. Betul eh? Kalau antum, mana satu? Antum fa'altum. Mana jawapan dia? Fahimtum. Kan sebab belakang ni ada tum. Okey. Dan yang terakhir hum. Dia daripada dhamir huwa, huma, hum. Wazan dia fa'ala, fa'ala, fa'alu. Jadi hum ni belakang fi'il madhi tu dia ada waw. Mana jawapan dia? Inilah ada waw. Macam tu. Syahadu. Okey, tak faham pun tak apa. Tapi maksud syahadah ni menontonlah. Nazafna ni maksud kami membersihkan. Daraba memukul. Qafadha melompat. Fahima fahamlah. Okey. Kita tengok balik yang ni. Ni diberi jawapan katab tu. Ada tu. Tengok ni. Ada tu. Ada waw. Bu. Qara'na. La'ibat. Dakhaltum. Akalti. Jadi antum cuba senaraikan dulu. Huwa. Tulis dulu. Masa yang ada tu huwa. Cuba ingat dulu. Okey. Ni dhamir hum. Hum. Apa jawapan dia? Hum asyai. Syai ni teh. Apa jawapan dia? Maksudnya mereka minum air teh lah. Fis sabah pada waktu pagi. Kalau dah ada fi, tak perlu tulis tanwin. Okay, tak perlu nak fi sabahan. Salah. Fis sabah sahaja. Jadi apa jawapan dia nombor satu? Syaribu. Dia ada wow. Kemudian nombor dua. Nahnu. Nahnu tadi wazan dia fa'alna. Jadi inilah qara'na. Kan? Membaca. Kami telah membaca. Jadi qara'na al-Quran. Nahnu qara'na al-Quran ba'da solah. Selepas solat. Ana, saya, risalah. Surat. Ana wazan fi'il dia adalah la'ib. Fa'il. Fa'al apa? Fa'altu. Jadi inilah katab tu. Saya. Kena ingat tu je. Senang je. Dia kurah bola selah bekat apa tu? Jaring. Bola jaring. Boleh juga kan? Basketball pun boleh. Jadi hia, kaedah hia apa? Dia daripada selepas wa huma hum, hia huma hunna. Hia. Wazan dia adalah fa'ala, fa'alat. Jadi inilah. Ada ta mati ni. Ta buka dan mati. La'ibat. Telah bermain. Jadi dia telah bermain bola. Antum fasal kelas. Antum jadi dakhaltum masuk. Telah masuk. Anti. Ni kena hafal lah. Anti wazan dia apa? Kalau fi'il madhi anti fa'alti. Jadi akalti. Telah makan. Awak telah makan. Ni fi'il madhi. Okay, yang ni pula fi'il mudhari'. Antum tengoklah macam mana nak tukar dia. Okay. Ni semua line ni adalah fi'il madhi ikut dhamir huwa. Ni ya'lam. Ni mestilah yanzur. Ni pula yarji'u. Yang ni pula yafhamu. Sebab apa? Ni perkataan dah diberi. Antum tengok yang ni. Tukar saja. Yang mana perlu buang-buang. Yang mana perlu tambah-tambah. Kan? Kita ambil 6 saja. Huwa ya'lamu. Okey. Hia. Kat sini dia bagi tafhamu. Okey. Jadi hia ada ta di depan lah. Jadi dalam tempat kosong ni kita nak ambil yang mana? Kita ambil yang ni lah. Kalau huwa ya'lamu. Hia ta'lamu. Sebab hia kena ta di depan. Itu satu.
Kemudian selepas huwa hiya anta. Anta ta'lamu. Okey. Kalau anti, mana anti? Anti di sini dia bagi ta di depan, ya di belakang. Kena ada ya nun. Jadi anti kalau kat sini anti tafhamina. Kalau untuk anta ta'lamu, anti kat sini ta'lamina. Mesti sama macam ni. Tafhamina, ta'lamina, ta'lamina. Ana a'lam, nahnu. Kalau kat sini dia bagi nafham, ni pun kena nun di depan jugalah. Ana a'lam, nahnu na'lam. Saya tahu, kami tahu. Nafham, kami faham. Kalau antum dia ada waw nun di belakang, ada ta di depan. Ana tanya antum, hal antum, kat sini tempat dia, tafhamuna, antum nak jawab apa? Nahnu. Jawab semua. Nahnu. Nahnu apa? Nahnu nafham lah. Apa maksud nahnu nafham? Kami apa? Hello? Kami faham. Kami faham. Antum tafhamuna, kamu semua faham. Nahnu nafham, kami faham. Okey, itu penggunaan fi'il apa? Fi'il mudhari'. Biasa anda tanya antum dalam fi'il madhi, hal fahimtum? Antum pun jawab apa? Fahimna. Fahimna. Itu lain, faham tak? Sekarang ni anda tanya antum dalam fi'il mudhari', antum. Antum tarji'una. Okey, itu fi'il raja'a. Anda nak guna fi'il fahima. Jadi letak kat sini fahima, tukar, tambah ta di depan, na jadi taf. Okey, ni tambah waw nun. Jadi tafhamuna. Jadi antum tafhamuna. Lepas tu nahnu nafhamu. Macam itulah. Okey, ini penting. Okey, kat sini anak nak bagi tahu di sini, antum ada nampak benda dalam kurungan. Betul tak? Sini ada domir ataupun nama orang macam ni. Okey, yang penting sekarang ni antum ada nampak benda dalam kurungan. Okey. So, bila nampak macam ni, kaedahnya betulkan apa yang ada di dalam kurungan. Faham tu? Faham tak apa anda cakap tu? Betulkan apa yang ada di dalam kurungan. Faham tu? Fahimna. Okey. Maknanya, dalam kurungan tu salah lah. Okey, kenapa salah? Tengok. Ana, saya, qara'a ni, baca. Baca ni untuk domir apa? Ana ke, huwa ke, hiya ke, anta ke, anti ke, nahnu? Huwa. Jadi bila dah salah, antum kena betulkan, tallykan domir ana dengan fi'il ni. Jadi jawapan ditulis ni tu lah, sebab ana fa'altu, itu wazan dia. Kan? Wazan dia apa? Ana fa'altu, nahnu fa'alna. Okey, ana fa'altu lah kalau nahnu fa'alna. Kalau di sini nahnu kat sini akan jadi qara'na. Tetapi di sini ana jadi qara'tu. Okey, ini adalah bentuk fi'il madhi. Jika dalam kotak itu madhi, jawapan pun mesti dalam madhi. Kalau dalam kotak itu mudhari', jawapan pun mesti mudhari'. Tengok, ana yaqra'. Yaqra' ni untuk dhamir huwa. Jadi, yang betulnya ana a kat depan. A ni adalah ana lah. Aqra', saya baca. Sebab ya ini adalah dia. Jadi ana aqra'. Okey, itu fi'il mudhari'. Kalau dalam kurungan ini mudhari', jawapan pun dalam bentuk mudhari'. Okey, anda dah bagi tahu kalau salah, buat salah, kalau tulis tak sama, tolak markah lah. Okey, talibah. Okey, talibah ini pelajar perempuan. Anda nak tanya antum. Dia sama dengan domir apa yang 6 tu? Huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Mana satu yang sesuai dengan dia? Sebab kita nak bercerita tentang dia. Jadi, apa domir dia? Huwa, hiya, ana, anta, anti ataupun ana, nahnu? Ya, Ustaz. Hiya. Okey, ahsanta. Kenapa hiya? Sebab hiya itu adalah dia. Kita nak bercakap tentang dia. Siapa dia? Dia seorang pelajar. Jadi, sama ada kat sini ada hiya, contohnya macam ni. Kan? Hiya, ataupun nama orang, ataupun
kata nama macam pelajar kan. Jadi okey, jadi kita dah tahu lah ini first kita identify dulu benda ni. Kemudian kita tengok dalam kurungan anda beritahu tadi dalam kurungan itu salah. Okey, naqasha. Okey, naqasha ini adalah fi'il madhi sebab apa? Sebab belakang dia ada baris kan. Bila baris di atas. Qara'a, la'iba, zahaba, naqasha ni fi'il madhi. Okey. So betul tak kat sini dhamir hiya dia mati dengan fathah. Dia kena tambah apa kat sini? Sebab dalam kotak ni salah, dalam kurungan ni salah, dia kena tambah ta lah kan. Betul tak? Ta sakinah iaitu ta yang macam ni lah. Ta sakinah. Okey, ta sakinah. Kena letak di belakang naqasha dia kena ni naqashat. Okey, ni naqasha dia kena naqashat iaitu berbincang. Pelajar perempuan itu telah berbincang di perpustakaan. Okey. Yang kedua wazirah, menteri. Tak faham pun tak apalah. Okey, yang penting dia ni tabulat perempuan ni. Seorang kan. Okey, jadi dia istaiqaza. Ini pun macam fi'il madhi sebab ada baris di atas di belakang sekali. Kenapa pula? Kalau fi'il mudhari' dia ada dhammah. Itu kaedah dia. Kaedah mudah. Kalau ada baris dhamma, baris depan itu dan ya di depan, jelaslah dia adalah fi'il mudhari'. Tapi kalau macam ni, kan, tak kisahlah 3 huruf ke, macam ni lagi jelaslah kan. Belakang dia ada baris di atas, confirm fi'il madhi. Jawapan pun mesti dalam fi'il madhi. So betulkan sahaja. Ikut dhamir, ikut jenis dhamir di depan tu. Jadi ini pun samalah. Istaiqazat tambah ta sukun juga macam di atas ni. Sebab dua-dua ni sama juga daripada dhamir hiya, dia perempuan. Ini jelaslah hiya. Tetapi di sini hiya ini dia dalam kurungan ni fi'il mudhari'. Okey, diberi yal'abu. Betul tak hiya yal'abu? Yal'abu ni untuk dhamir apa? Huwa ke hiya? Huwa. Betul? Jadi yal'abu kita betulkan jadi apa? Wazan dia apa? Kalau huwa yaf'alu, hiya taf'alu. Ada apa di hadapan ni? Ta. Betul tak? Ya, kita ganti dengan apa semua? Ta. Ta. Jadi hiya menjadi ta. Jadi tal'abu. Hiya tal'abu. Ini yang nak kena kita betulkan. Ni 2 markah ni. Kan? Banyak tu. Itu saja 2 markah. Bayangkan. Nahnu, kami. Yadhhabu, ya di depan, huwa kan, dhamir huwa. Kalau nahnu ni tak kenalah. Jadi nun kena di hadapan. Nahnu nadhhabu. Sebab wazan bagi dhamir nahnu adalah naf'alu. Okey, wazan untuk fi'il mudhari' lah kan. Bagi fi'il mudhari' adalah naf'alu. Jadi naf'alu ni nadhhabu. Begitu. Anti, wazan dia untuk anti adalah taf'alina. Kan dia ada ta di depan dan ya nun di belakang. Jadi tatbakhina. Kena ingat macam tu. Tak ingat, kena ingatkan lah. Ni pun sama. Antum. Tengok ke sini. Mana domain? Antum. Nahdur. Nahnur untuk nahnu. Nun di depan adalah nahnu, kami. Jadi antum ada ta di depan dan waw nun di belakang. Antum tahduruna. Bukan diru. Tahduruna. Okay. Nahnur. Nahdur. Jadi tahduruna. Al-ukhtu. Al-ukhtu ni kakak. Dia macam hiya lah. Jadi rakiba fi'il madhi, nahdunu fi'il mudhari' kan. Ni rakiba fi'il madhi. Kalau dhamir hiya dia kena tambah ta sakinah saja. Ta sukun. Ta sukun. Rakibat. Ta buka tu. Dan yang terakhir anta, wazannya adalah anta fa'alta. Jadi zaru'a tanam, zaru'ta telah menanam. Awak telah menanam ashjar, pokok-pokok fil jami'ah. Al-qaribu maksudnya sampan. Okey. So yang ni ini senang saja. Ini tukar fi'il yang ada dalam ni kepada fi'il amar. Ya'kulu jadi kul, kaf lam saja. Maksud dia apa? Pelajar itu sedang makan nasi dan ikan. Jadi kita tukar kepada fi'il amar, suruhan. Ya talib, wahai pelajar, makanlah. Jadi makanlah dalam masalah kaf lam, kul.
Ni pula yaqulu berkata, sedang berkata. Anak itu sedang berkata kepada ibu bapanya kata-kata yang baik. Jadi kita nak seru anak tu, wahai anak, berkata baiklah. Macam itulah. Qul, kita baca qul huwallah, katakanlah qul huwallah, qul a'u, katakanlah aku, kan. Jadi qaf lam, katakanlah. Kemudian nombor 3 ni yazhabu pergi. Hisham pergi ke masjid. Jadi kita seru Hisham pergilah ke masjid. Jadi kita tukar zahaba yazhabu mudhari' dan amar bagi fi'il yazhabu ialah izhab. Kaedah ni adalah buang ya di depan, letak alif sahaja, letak baris bawah. Yazhabu jadi izhabu. Yang ni pula yasma'u jadi isma'. Dia matikan yang belakang. Isma'. Izhab, isma'. Okay. Dengarlah. Wahai doktor, tabib ni doktor, al-akhbar berita-berita, television di television. Dan yang terakhir, yajri berlari, askar itu fil mal'ab di padang. Kita seru dia. Wahai askar, ya askari. Ijri, berlarilah. Okey. Kita tulis macam mana? Berlarilah, alif, buang ya di depan ni ganti dengan alif. Jadi baris bawah, ijri. Ya di belakang ni pun buang sebabkan dia sama macam qul huwallah tadi. Qul tadi. Qala jadi yaqulu sebab dia ada huruf waw ni. Huruf apa? Huruf mad, alif waw ya tu. Okey. Ni untuk apa? Untuk makluman sajalah. Okey, bila kita nak ubah satu perkataan kepada fi'il amal. Yang penting yang ni lah. Okey, penting yang ni. Okey, so kita pergi ke bab pelajaran yang ke-10 sekarang. Ya, harap faham yang tu. Okey, bab yang ke-10. Ini perbualan, kita ambil perbualan. Al-hiwaru fil qaryah, perbualan di kampung. Okey, di kampung kita ada apa? Jabalun, gunung, nahrun, sungai, bustanun, dusun, kebun, ghabatun, ghabah, hutan, syajarah, jauzul hindi, pokok kelapa sawit boleh. Okey. Shallalatun, apa tu? Air terjun, syajarah, pokok, mazra'ah, ladang, al-matat, getah. Okey, dapat tak? Dah tulis maksud dia? Dah ke tulis? Ustaz. Okey. Kalau terlepas boleh tanya, tak ada masalah. Nak laju sikit kan. Okey, ini pula bustanul fawakih, kebun buah-buahan, dusun buah. Bustan, kebun. Syati'ul bahar, maksud syati'ul bahar ni adalah tepian pantai. Pantai lah kan. Bahar ni laut. Bahrun laut. Haqlul arus, sawah padi. Haqlu ni padang sawah boleh. Aruz padi lah. Padi boleh, beras, nasi boleh aruz ni. Hazirah bermaksud reban. Ad-dajjaj. Reban ni macam rumah orang. Hebat. Okey. Haziratud dajjaj. Reban ayam. Okey, tengok perbualan di sini. Okey, ni dah nak habis dah. Al-waladu, budak lelaki dengan ayahnya. Mata, bila, sanasilu. Sanasilu, sa ni akan lah. Na ni kita, nasil, kita sampai. Bila kita akan sampai ila baitil jad, ke rumah nenek. Ya abi, wahai ayah. Ayah dia jawab, ba'da sa'atin, ba'da sa'ah, selepas 1 jam, insya-Allah. Kemudian mak dia kata, unzur, tengok, ya bunayya, wahai anakku. Ala yaminik, sebelah kanan kamu. Mak dia tunjuk, tengok tu, sebelah kanan kamu tu. Huqulul aruz, sawah padi. Al-khadra' hijau. Khadra' hijau, yang menghijau. Wa khalfaha, dan di belakangnya. Khalfa ni belakang. Jibalun aliyah, gunung ganang aliyah, yang tinggi. Aliyah, tinggi. Ma, betul anak kata.
Ma ajmala al-manazir. Alangkah cantiknya pemandangan. Manazir ni adalah pemandangan. Man. Budak tu tanya, man siapa fi mazra'atil matat? Siapa di ladang getah tu? Ya ummi, wahai ibu. Lepas tu ibu dia jawab, hum fallahuna wa muzari'una. Mereka itu petani dan peladang. Fallah petani, muzari' peladang. Bapa dia tambah, wa ala yasarik, sebelah kiri kamu, nahrun wasi'un. Nahrun ni sungai. Wasi'un, luas. Sebelah kiri kamu, bapaknya kata, nahrun wasi'un. Sungai yang luas. Anak dia tanya lagi, madza fin nahar? Apa yang di sungai? Apa di sungai? Apa yang ada di sungai? Madza fin nahar? Ya abi. Bapa dia jawab, as-samaku wa timsah. Kat sungai tu ada ikan, ada buaya. Janganlah pancing ikan dekat sungai tu. Tak dapat ikan, kita tak dapat ikan, buaya dapat kita. Macam itulah. Jadi hati-hati baca doa kalau siapa yang kaki mancing lah. Okey. Boleh semua? Faham betul? Dapat? Dapat tak? Untuk perbualan yang pertama? Semua dapat tak? Boleh? Boleh Ustaz. Okey. Perbualan yang kedua